Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min qazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir wa rabbi tamim bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa rabbi tamim bi khair. Allahumma yassir wa la tu'assir wa rabbi tamim bi khair. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada sesi kelas menyalin Al-Quran. Nampak gaya minggu ni saya seorang, sebabkan mungkin GM kita agak sibuk, jadi saya teruskan, insyaAllah sama-sama kita memanfaatkan di bulan yang mulia, di bulan yang sangat-sangat agung, di bulan Ramadan ni. Seperti yang sedia maklum, bulan yang mulia, bulan Ramadan ni sangat dekat dengan Al-Quran. Dan waktu di bulan yang mulia ni lah, di samping kita sama-sama khatam Al-Quran, di samping sama-sama kita bertadarus dengan Al-Quran, kita boleh juga cuba untuk menyalin juga ayat-ayat Al-Quran walaupun sedikit. Dan insyaAllah kelas kita di bulan Ramadan pun masih lagi berterusan macam biasa, dan kita sama-sama memanfaatkan, kita masih lagi di surah Yasin. Dan insyaAllah pada kali ini, minggu ni, kita akan sambung surah Yasin ayat yang ke-11. Dan sebelum tu, sebelum kita menyalin surah Yasin, sedikit tentang amalan-amalan ataupun kelebihan sekiranya kita rapat dengan Al-Quran di bulan Ramadan ni. Tak kira lah kita nak membaca, kita nak bertadarus, kita nak berkhatam, kita nak baca di waktu kita salat tarawih, satu malam satu juzuk pun tak kisah, insya-Allah. Dan kita mesti ataupun kita perlu mencari ruang seboleh-bolehnya untuk kita dekat dengan Al-Quran. Sekarang ni kita tak ada masalah, Al-Quran pun dah ada di handphone masing-masing, di mana saja kita boleh baca Al-Quran. Dan kenapa kita perlu dekat, kenapa perlu kita rapat dengan Al-Quran di bulan Ramadan ni? Seperti yang kita dah maklum, cuma saya nak sedikit sebanyak je nak menyebut balik amalan-amalan yang berganda sekiranya kita baca Al-Quran. Yang pertama ialah seperti sedia maklum, kalau kita baca Al-Quran dan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, pahala dia berlipat kali ganda. Itu yang pertama. Yang kedua, Al-Quran ni kalau kita dekat, kalau kita rapat dan lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, ia seperti mana, ia menjadi pengubat kita, menjadi penawar kita untuk penyakit hati, penyakit berjangkit ataupun penyakit yang sedia maklum lah, semua sedia maklum. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa. Al-Quran ini diturunkan sebagai penawar. Okey, yang ketiga, sekiranya kita di bulan Ramadan ni kita dekat dengan Al-Quran, dia sebagai nur ataupun sebagai cahaya yang bersinaran di bulan Ramadan ni. Kan selalu kalau Ramadan nak masuk raya, orang akan penuhkan cahaya-cahaya di bulan Ramadan dengan cahaya pelita apa ni? Pelita panjut lah. Kalau orang pasang waktu nak masuk raya tu. Biasanya kalau kami belah-belah utara ni, orang panggil malam 7 likur. 7 hari terakhir di bulan Ramadan orang akan pasang pelita-pelita cahaya tu. Bukannya orang kata bid'ah ke apa, cuma orang nak bagi rasa meriah. Dan lagi bagus, bukannya kita pasang akhir Ramadan, kita pasang sepanjang Ramadan. Kalau kita tengok umat-umat Islam di negara-negara Timur Tengah, memang kalau setiap kali Ramadan, memang setiap rumah tu berseri dengan cahaya, dengan aktiviti, dengan macam-macam lagi. Dan kita sinar juga cahaya kita dengan amalan-amalan Al-Quran, supaya Al-Quran ni menjadi nur di kediaman kita ataupun di rumah kita. Okey. Dan seterusnya, dengan kita dekat ke Al-Quran lebih-lebih lagi di bulan Ramadan, di bulan Ramadan ni ia dapat dilindungi, dapat dihindari daripada gangguan ataupun godaan syaitan. Walaupun orang cakap bulan Ramadan ni syaitan dah kena ikat,
dah kena ikat, dah kena kurung. Tapi kita kena tahu yang menggoda kita ni bukan hanya syaitan saja. Nafsu kita ataupun diri kita sendiri pun banyak juga yang kita nak menghadapi cabaran-cabaran. Dan Al-Quran boleh dijadikan sebagai pendinding ataupun penghadang untuk diganggu oleh godaan-godaan yang tak baik. Macam biasalah kan, bulan Ramadan bila kita lapar, tengok gambar dekat Facebook orang letak air sirap pun dah terliur dah. Tu cabaran tu. Sebelum puasa tengok gambar air sirap tak ada pun. Kalau perasan lah, setiap kali Ramadan kalau kita naik, kita bawa kita memandu di highway, time tu lah MACD nak letak gambar air dia yang ais tu keluar. Time tu lah Mary Brown letak wording anda lapar. Tu semua bisa kita akan tengok di bulan Ramadan ni. Okey. Seterusnya di bulan Ramadan ni juga bila kita gandakan amalan-amalan kita, dan antara amalan-amalan kita ialah kita dekat dengan Al-Quran, dan Al-Quran ni juga boleh memberi syafaat kita di hari akhirat kelak. Itu semua sedia maklum lah. Selain syafaat daripada Nabi dan Al-Quran juga boleh memberi syafaat kita. So dekatlah dengan Al-Quran, rapatlah dengan Al-Quran, dan kita membudayakan menyalin Al-Quran ni adalah sikit sebanyak untuk cara kita untuk rapat dengan Al-Quran. Bila kita baca, kita menyalin, kita menghayati, dan dia lebih kita jatuh cinta dengan dia, lebih kita dekat dengan dia, lebih kita rasa dia dekat dengan hati kita, dan dia sentiasa bersama kita. Okay, insyaAllah kita akan sentiasa memberi tip, kita akan sentiasa memberi semangat untuk kita meneruskan budaya Al-Quran yang kita panggil Al-Quran Live ni, dengan kita banyak dengan Al-Quran, dan insya-Allah saya rasa kita akan rasa dia punya roh dia, kita akan rasa dia punya menjiwai dia tu. Okey, insya-Allah kelas kita pada kali ini kita akan menyambung surah Yasin ayat yang ke-15. Okey, ayat yang ke-15. Kalau kita tengok ayat yang ke-15 ni masih lagi di dalam tajuk yang sama yang sebelum ni, ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-13. Okey, kita baca sama-sama. Siapa yang ada siapa yang ada Quran boleh tengok muka surat 441, surah Yasin, juzuk 22. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ma antum illa basyarum misluna wa ma anzalar rahman. Okey. Wa ma anzalar rahmanu min syai'in in antum illa takzibun. Sadaqallahul azim. Okey, ayat yang ke-15 ni bermaksud penduduk bandar itu menjawab, kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga, dan Tuhan yang Maha Pemurah tidak menurunkan sesuatu pun, yakni tentang agama yang kamu dakwakan itu. Kamu ini tidak lain hanyalah berdusta. Okey, ayat ni berkait rapat dalam tajuk yang sebelum ni, iaitu tajuk kisah sebuah penduduk, yang mana kita tahu ayat yang ke-13 sebelum ni, ayat yang ke-11 bagi tahu tentang mengenai kisah-kisah yang ada di bandar itu. Dan ayat yang ke-14 sebelum ni ialah diutuskan dua orang rasul, dan penduduk bandar itu dustakan juga, dan diutuskan rasul yang ketiga, dan rasul yang ketiga itu bagi tahu ialah rasul yang ketiga ini diutuskan sama macam rasul-rasul yang sebelum ini. Dan ayat yang ke-15 ini penduduk itu jawab lagi, maknanya setelah rasul yang ketiga diutuskan, penduduk bandar itu menjawab lagi, kamu ini, apa yang penduduk itu jawab, kamu ini tidak lain hanyalah manusia seperti kami juga, dan Tuhan yang Maha Pemurah itu tidak menurunkan sesuatu pun tentang agama yang kamu dakwakan itu. Maknanya penduduk itu mendakwa, rasul yang ketiga ini diutuskan pun masih lagi penduduk itu menganggap benda ni dusta juga. Dan ayat yang seterusnya, yang ke-16 yang kita akan sambung lepas ni, rasul itu menjawab semula kepada penduduk itu. Itu seronok bila kita baca Quran yang kita faham
bukan hanya terjemahan, dan kita faham kisah yang sedang kita baca tu. Tu penting bila kita nak lagi seronok ataupun nak lagi kita menghayati ayat yang kita baca, kita faham ataupun ataupun kita tahu kisah yang kita baca tersebut. Okey, dan insya-Allah kita akan menulis ayat yang ke-15 ni. Yang ada Quran, yang ada buku nasah boleh tengok, boleh sediakan pen ataupun nak pakai pensel pun boleh. Kita tengok macam mana bentuk-bentuk ataupun huruf-huruf yang terdapat pada ayat yang ke-15 ini. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qalu huruf qaf. Qalu ni maksud dia penduduk itu berkata. Kalau dalam Al-Quran qalu bukan kaf, dia qaf. Okey, qaf. Alif. Qalu lam. Waw. Okey. Waw hujung dia dilukis dan ada alif. Qalu dia ada alif. Sebab tu qalu dibaca panjang lu tu sebab dia ada alif. Panjang dia 2 harakat. Qaf baris atas, alif tak ada baris, lam baris depan, waw tak ada baris, dan alif kalau dalam Quran Rassam Osmani dia letakkan tanda ini. Tanda ini bukan tanda mati ya. Dia apa nama? Tanda ni kita boleh tengok dalam Quran Mufid dimenerangkan setiap tanda-tanda dalam Al-Quran tu. Okey, terus ma antum. Ma min alif, ma baris atas, alif ada tanda mad. Mad yang dibaca panjang 4 ke 5 harakat. Antum alif, nun, ta, dan mim. Okay. Alif ada baris atas, ada hamzah, antum. Nun tak ada baris. Ta baris depan, baris doma. Mim ada baris mati. Qalu ma antum. Okey. Illa alif. Lam alif. Ni bentuk lam alif. Okey. Ila alif ada hamzah baris bawah, la ada syaddah dan ada baris atas. Alif tak ada baris, alif dibaca panjang. Illa basyarun, ba, shin dan ra. Ni bentuk ra dia. Ba baris atas, shin ada 3 titik. Beza shin dengan sin, shin ada 3 titik. Shin baris atas, ra baris tanwin dommatain. Tanwin yang berbentuk selari macam ni. Okey, dalam Al-Quran Mushaf Rassam Osmani ataupun cetakan Balik Fahad, baris yang dengung dibuatkan selari dan yang tak dengung dibuatkan tidak selari untuk dhammatain. So baca dia bunyi dengung. Basyarun dengung Misluna, mim, sa. Misluna bukan sin, sa. So dia bunyi dia misluna.
Sa, lam, nun dan alif. Misluna. Mim baris bawah, sa baris mati, ada tanda baris mati. Mim baris bawah dan ada syaddah. Illa basyarum misluna. Dengung dan juga bunyikan dia punya syaddah dia. Lam baris depan, nun baris atas dan alif tak ada baris. Okey, terus wama unzila. Wama anzala. Qalu ma illa basyarum misluna wama anzala. Wama waw mim ada alif wama. Waw baris atas, mim baris atas dan alif ada tanda mat yang dibaca 4 ke 5 harakat. Okey, nak tahu mat tu berapa harakat dalam Al-Quran Mufid ada ditulis kat bawah. Kalau yang warna merah ni baca dia panjang mat dia 4 hingga 5 harakat. Kalau mat yang warna oranye ni dibaca 2 harakat ataupun 4 harakat ataupun 6 harakat. Okey. Wama anzala. Alif, nun, zai. Bukan zal lah, zai. Dan lam. Okey. Alif baris hamzah atas. Nun tak ada baris. Zai baris atas. Lam baris atas. Anzala. Rahmanu. Ar-Rahman. Ar-Rahman ni bermaksud Allah yang Maha Pemurah. Nama Allah. Lam. Ra. Ha. Ha nipis bukan ha tebal. Mim. Dan nun. Rahman. Okey. Hamzah wasal, tanda wasal. Lam tak ada baris. Ra ada baris syaddah dan ada tanda baris atas, tanda fathah. Ha baris mati. Mim baris atas dan ada tanda mat 2 harakat. Nun baris depan. Okey. Terus Rahmanu min syai'in. Mim baris bawah. Min dan nun. Min. Nun tak ada baris. Syai'in. Syai'in. Okey. Syai'in, shin baris atas. Ya baris mati dan hamzah baris tanwin, baris kasratain. Dalam Al-Quran, Resam Osmani, kita tengok kenapa hamzah ni diletakkan di belakang ya. Sebab nak bagi ruang ya tu untuk letakkan baris mati di atas dia. Sebab tu kalau kita susun dalam Al-Quran, lebih-lebih lagi bila kita tulis teks khat nasah macam ni, kita kena ikut turutan ada hamzah dia tu. Sebab ada setengah Quran hamzah diletak di dalam ya. Tapi kalau Resam Osmani, Malik Fahad, ceritakan Malik Fahad ni, ataupun Quran Yasar Restu, Quran Mufid
ataupun Quran-Quran yang kita baca di Yasin Restu ni, hamzah diletak di belakang ataupun selepas huruf ya, sebab nak bagi ruang yang di huruf ya ni ada baris mati di atas dia, dan selepas tu baru diletakkan hamzah dan diletakkan baris hamzah di bawah kasratan ini. Okey, terus in antum syai'in, in antum, in baris bawah, nun, okey, nun tak ada baris dalam Quran. Nun ada baris mati. Hamzah baris bawah, nun baris mati. Antum alif, nun, ta, mim. Okey. Alif baris atas ada hamzah, nun tak ada baris, ta baris depan, mim baris mati. Terus in antum illa takzibun. Illa sama macam tadi, ada alif, lam dan alif. Alif, lam, alif. Illa baris bawah ada hamzah, lam ada syaddah, ada baris atas, dan alif tak ada baris. Okey, perkataan terakhir ayat yang ke-15 ni ialah takzibun, kamu berdusta, maksud dia. Takzibun. Okey, kaf, ini cara buat huruf kaf di tengah. Tolak dia ke atas, dan huruf kaf dia ada kepala dia ke atas. Beza lam dengan kaf dia ada kepala dan dia condong ke kiri. Lam dia tak condong. Zal, takzibun, huruf zal bukan huruf zai. Ba, takzibun, ba. Waw, dan huruf nun. Okey, baris dia ta baris atas, baris fathah. Kaf baris mati, ada tanda baris mati. Zal baris bawah. Okey. Ba baris depan, waw tak ada baris, dibaca panjang 2 harakat, dan nun baris atas. Okey. Itulah ayat yang ke-14. Muhammad boleh zoom sikit tengok. Inilah bentuk-bentuk huruf. Kalau kita kenal dia, kita setiap huruf-huruf dalam Al-Quran ni seperti yang kita semua maklum, memang ada dia punya darjat dia, ada dia punya kelebihan dia. Setiap huruf dalam Al-Quran ni kalau kita baca pun dapat pahala. Ini kan pula kita tulis huruf-huruf di dalam Al-Quran ni. Ini dah bentuk-bentuk dia. Supaya kita lebih kenal lagi setiap huruf di dalam Al-Quran ni. Kadang-kadang bunyi lain tapi bentuk huruf lain. Contohnya macam perkataan anzala. Anzala bunyi dia sama je. Zal dengan zai. Tapi sebenarnya kalau kita detailkan, zal lebih lembut daripada zai. Bila huruf tu zai dia bunyi lebih dalam. Anzala. Kalau zai dia bunyi anzala. Macam tu. Sama juga perkataan takzibun. Takzibun ni huruf zal. So bunyi dia lembut. Takzibun. Kalau huruf zai, dia bunyi dia lebih berat. Lebih qalqalah. Lebih dalam lagi. Takzibun dia bunyi kuat. Sama juga perkataan yang ada dalam ayat ke-15 ni, perkataan misluna. Misluna huruf sa. So bunyi dia lebih lembut. Misluna. Dia bukan huruf sin. Kalau sin dia bunyi dia tebal. Misluna. Sebab tu dalam Al-Quran setiap huruf dan setiap perkataan bunyi dia tak sama. Dan itulah dan sama juga bentuk-bentuk huruf yang kita buat dan juga bentuk-bentuk baris. Contohnya perkataan illa basyarum misluna. Kalau kita tengok perkataan tanwin dekat sini, bentuk dia selari. Maksud selari ni
bentuk dia sama bentuk. Itu untuk tanwin yang dengung. Kalau yang tak dengung dia akan terbalikkan tanwin tu. Maknanya satu tanwin ke bawah, satu lagi tanwin ke atas. Bila kita kenal, bila kita dapat tahu huruf-huruf ni, kita boleh tahu dah. Maknanya lepas ni kalau kita baca Al-Quran yang tak ada tanda-tanda tajwid yang diwarnakan macam ni, kita boleh tahu dah mana tempat yang kita dengung, mana tempat yang kita tak dengung, dan mana tempat yang kita kena panjang, berapa harakat, 6 harakat ke 4 harakat, kita dah tahu dah. Sebab setiap bentuk, setiap simbol, setiap perkataan baris dalam Al-Quran ada dia punya tujuan dia, matlamat dia. Okey, insya-Allah kita akan jumpa lagi pada sesi yang akan datang. Kita akan sambung ayat yang ke-16 ni. Ayat yang ke-16 ni Rasul yang diutuskan tu menjawab balik. Sebab ayat yang ke-15 ni penduduk kampung tu bagi tahu Rasul ni pun sama juga dusta. So ayat yang ke-16 yang kita akan baca nanti, Rasul menjawab balik. Macam mana dan kalau nak tahu apa yang Rasul menjawab, kalau nak tahu apa yang kisah seterusnya, kita jumpa lagi pada sesi yang akan datang, iaitu ayat yang ke-16 surah Yasin. InsyaAllah mudah-mudahan kita mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf salah dan silap. Kita akan jumpa lagi. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.